Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir dan sudi menonton program pada kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana diberi peluang, ruang dan peluang dan masa untuk meneruskan lagi Minggu Kesedaran Masalah Sosial. Sebelum saya meneruskan program ni, saya nak explain sedikit tentang latar belakang Minggu Kesedaran Masalah Sosial. Sebenarnya program ni merupakan anjuran Majlis Hewi Kebangsaan Pelajar Islam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM sempena sambutan 6 dekad. Lama tu. Dan di dalam minggu ini insya-Allah akan diadakan sebanyak 4 siri semuanya dan ini merupakan siri yang ketiga. Tujuannya untuk menampilkan dan mengangkat para wanita yang disegani dalam menyumbangkan lapangan dakwah. Jadi maka buat sahabat-sahabat yang terlepas dengan siri-siri yang sebelum ini, jangan nangis. Boleh sahabat-sahabat semua boleh menonton di platform digital FB Hewi PKPM dan WAP TV. Banyak program yang telah diadakan dan direkod di dalam Hewi PKPM dan WAP TV. So bebel panjang-panjang, saya lupa nak perkenalkan diri saya. Nama diberi Wan Ainur Nazihah binti Muhammad Rosli, merupakan Naib Setiausaha PKPIM Perlis 2020-2021 selaku moderator pada hari ini. Jadi topik yang kita nak kupaskan pada siri yang ketiga ini adalah kekeliruan tentang ikhtilat di kalangan remaja sebagai perisai bagi wanita. So tanpa membuang masa, saya perkenalkan panel yang saya segani. Saya bawa terus dari Abim, orang cakap terus dari ladang. Tapi ini terus dari Abim, iaitu saudari Hanis Farhana binti Zahri atau panggilan mesranya Kak Hanis. Apa khabar Kak Hanis? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Hanis ni merupakan AJK Helwa Abim, Angkatan Belia Islam Malaysia Pusat. Saya dari malam tadi menunggu untuk kupasan ikhtilat ni sebab saya yakin ahli-ahli Abim ni merupakan ahli-ahli yang bertunjangkan ilmu. Mereka akan kupaskan isu ni berdasarkan ilmu yang mereka ada, insyaAllah. Bukan sembang kosong lah orang cakap. Lagi-lagi berkenaan dengan isu ikhtilat ni yang sangat hangat dalam kalangan remaja yang memerlukan penerangan yang detail untuk golongan remaja macam saya ni. Jadi persoalan pertama saya adalah boleh tak akak terangkan serba sedikit mengenai ikhtilat dan adakah ikhtilat ini berkait rapat dengan masalah sosial yang berlaku di kalangan remaja. Jadi silakan Kak Anis. Okay, terima kasih Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nama seperti yang disebut tadi oleh Wan, Hanis Farhana. Tak berapa remaja sangatlah sebab dah 32 tahun. Ada 3 orang anak. Okay. Isu ikhtilat ni dia bukanlah bukan sebab dia melibatkan isu sosial juga. Jadinya tidaklah ada spesifik jurusan kepakaran untuk ikhtilat ni. Tak adalah. Tapi dia menjurus pada sosial. Saya melalui training gangguan seksual. So dia sebenarnya terkait lah dan juga dia dalam isu sosial terangkum juga keganasan rumah tangga. So, saya melalui 2 training di bawah isu sosial, keganasan rumah tangga dan juga gangguan seksual. So ikhtilat ni sebenarnya dia adalah satu topik kecil lah yang sebenarnya akan mempengaruhi kepada 2 cabang masalah sosial yang saya sebutkan tadi. Kita pergi kepada definisi dulu.
Okay. Definisi ikhtilat, ni Yusuf Qardawi terangkan. Ikhtilat dia berasal daripada perkataan Arab, okay, yang maksud bercampur baur. Okay. Menurut istilah, apa yang bercampur baur ni? Okay. Pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okay. Ayatnya adalah bukan mahram. Okay. Yang terjadi interaksi keduanya, sama ada bercakap ataupun bersentuhan ataupun perlakuan di arus perdana ni, di arus edan ini, di zaman edan ini, walaupun tak ada perbicaraan atau sentuhan, video itu sendiri juga, okay, merupakan benteng lah yang menyebabkan barangkali ikhtilat ini berlaku, okay, pergaulan ini berlaku, okay. Dan ikhtilat ni dia disusuli dengan kadang-kadang kita terkeliru dengan khalwat, okay. Ikhtilat biasanya dia terjadi di tempat awam lah, okay. Khalwat ni dia dah spesifik terjadinya pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram di tempat yang tersorok, okay. Maknanya yang terlindung daripada pandangan orang awam, okay. Contohnya apa ni, panggung wayang, kan, gelap kan, walaupun dia awam tapi dia gelap, okay. Maknanya ada ketika orang tidak akan nampak apa perlakuan yang kita buat, okay. Itu khalwat lah, yang boleh mengundang, yang dia khalwat ni ada dua konotasi lah. Okay, dari sudut ibadah konotasi khalwat ni baguslah. Khalwat ni maksudnya apa? Kita bersendiri sebenarnya. Okay, bersendiri. Kalau khalwat ni beribadah, biasanya kita beribadah, berkhalwat dengan Tuhan lah, dengan Allah. Okay, kena bezakan ikhtilat dan juga khalwat ni. Beza. Khalwat ni pula ada konotasi negatif, ada konotasi positif. Okay. Dalam ikhtilat ni, haruslah dia dipandu oleh Al-Quran dan juga hadis. Okay? Bukan saja dibuat ataupun digembar-gemburkan istilah ikhtilat ni. Tidak. Okay? Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53 ada menyebut, di sini ada sebut sekejap ya. Tak kena tukar. Okay. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Okay. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Apa maksud tabir ni? Apa maksud tabir ni? Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat surah Al-Ahzab ni berdasarkan ahli tafsir, Ibnu Katsir yang menafsirkan tentang ayat ini berkata, iaitu sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian jugalah jangan kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika di antara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. Okay. Budaya-budaya balik tabir ni dulu sebenarnya dilaksanakan di Malaysia. Memang ada. Dimulakan di sekolah agama lah kebiasaannya. Yang mana kalau antara lelaki dan perempuan memang bercakapnya di balik tabir. Kerana apa di balik tabir, kita akan pergi seterusnya lah. Kerana apa di balik tabir? Kerana risau kepada fitnah dan juga segala tidak tanduk yang tidak berkeperluan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Okay. Kemudian dari hadis Bukhari juga ada sebut. Okay. Rasulullah SAW jika beliau salam, okay, selesai Nabi solat lah, okay, maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam, okay. Lalu beliau diam sebentar sebelum dia bangun. Okay. Kenapa Rasulullah diam sebentar dan kemudian baru dia bangun? Okay.
Ibnu Shihab berkata, dia berpendapat bahawa diamnya Rasulullah itu agar kaum wanita keluar dahulu. Okay? Keluar dahulu kemudian baru disusuli oleh jemaah lelaki. Okay? Itu sunnah. Kena tahu itu sunnah. Bukan poligami je sunnah. Ni pun sunnah. Hanya habis baca doa, kita duduk dulu yang lelaki. Okay? Yang lelaki duduk dulu, kemudian bagi laluan kepada wanita, jemaah wanita keluar dulu. Yang jemaah wanita jangan pula borak-borak kan, menyembang pula dekat belakang tu kan. Pergi keluar segera. Kemudian jemaah lelaki akan keluar. Sebegitu rupa nak menjaga ihtilatnya masa zaman Nabi. Okay? Dari Ibnu Umar pula, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kita khususkan pintu ini untuk wanita. Okay? Sahabat Nabi yang juga rangkaian perawi Nafi' berkata, maka Ibnu Umar tidak pernah masuk melalui pintu itu hingga wafat. Orang yang dahsyat tak dahsyat ni dah tahu khusus untuk wanita ni, Ibnu Umar tak lalu dah. Sampai begitu tahap dia menjaga ihtilat. Okay? Maknanya kronologi ihtilat ni disebutlah, bukannya sesaja diadakan untuk menakut-nakutkan. Dan apa impaktnya apabila kita menjaga kita menjaga ihtilat ni, nanti kita akan tengok. Okay? Sebab kita dalam minggu kesedaran sosial, so sebenarnya ihtilat ni memang ada kaitan. Okay? Kepentingan menjaga ihtilat. Okay? Satu, mencegah dari perkara keji dan mungkar. Okay? Apa maksud mencegah dari perkara-perkara keji dan mungkar? Mungkin barangkali kita rasa takkanlah Kak Anis nak bercakap dengan lelaki je boleh boleh pergi ke fasa-fasa yang buruk kan, macam tu kan. Kita kena tahu batasan. Okay? Ada perkara-perkara yang dalam ihtilat ini yang sebenarnya dia merupakan integriti kita sebagai seorang Muslim, antara lelaki yang bukan ajnabi, antara lelaki mahram dan perempuan yang bukan mahram ini dalam membatasi pergaulan sendiri. Okay? Memang orang lain tak peduli sebab biasanya sebab benda ni bagi mereka remeh. Barangkali mungkin remeh benda ni. Tapi apabila sesuatu perkara yang dianggap remeh tapi tidak dibiasakan, dia akan jadi kelaziman lah. Apa yang nak jadi kelaziman tu bila kita jadi ihtilat tu, zina lah. Okay? Jangan menuju kepada zina. Bila kita dah biasa tak kisah bercakap dengan lelaki perempuan tanpa tujuan, bersukaria kan. Maknanya menegur siapa itu sahaja, menegur siapa itu sahaja tanpa ada tujuan, sebenarnya itu pun dah melanggar batasan ihtilat. Kalau tak perlulah. Kenapa nak tanya? Tak perlu pun. Okay? Sebab kita ada pergaulan antara perempuan dan wanita, so bercakap dahulukan yang wanita lah. Okay? Kalau ada keperluan untuk menyampaikan sesuatu dalam kita lah kerangka jemaah yang membuat kerja bersama-sama, okay? Antara lelaki dan perempuan. Kalau ada keperluan, ya silakan. Kalau tak ada keperluan, tidaklah. Okay? Dan macam mana pula kita sebagai manusia memandu nafsu kita untuk menjustifikasikan perkara itu salah atau tidak, melanggar ihtilat atau tidak, hanya iman kita lah yang menentukan. Ya? Maknanya katalah ada seorang lelaki, saudara ni yang barangkali kita pun minat dia. Kan? Kita pun minat dia. Kebetulan nanti tadi kan kita buat satu program pula dengan dia. Jadi bertambah hubungan itu makin dekat atau intim lah, lebih intim. So atas tujuan kononnya menghalalkan berhubungan itu atau komunikasi itu kerana berprogram, itu tak betul lah. Kalau betul program tak apa, maknanya tanya, okey, kerja ni apa. Masa zaman akak belajar, jujurnya masih belum ada grup WhatsApp ni lah. Grup WhatsApp masih tak ada. Kami punya komunikasi agak terbatas. Komunikasi kami hanya melalui email yang panjang berjela tu dulu, email group tu, dan juga Facebook lah, Facebook group. Melalui itu. Dulu tak ada lagi WhatsApp group ni. Rasanya WhatsApp group ni, kalau akak yang sudah bekerja, WhatsApp group ni lah adalah mimpi ngeri. Mimpi ngeri kerana anda seolah-olah dibenarkan diganggu melebihi waktu kerja. So kadang-kadang manusia ni kita tidak boleh
mengawal tindak tanduk dia. Okay? Kadang kat situlah percampuran lelaki perempuan yang kadang-kadang dia tak sedar sebenarnya dia dah melangkaui batasan sebagai seorang perhubungan antara lelaki dan perempuan yang berlebih-lebih. Ya. Kedua, kenapa kena menjaga itilat? Tidak melazimi pergaulan antara yang bukan mahram. Okay? Lagi sekali, kenapa kena emphasize bukan mahram ni? Sebab kena tahu statistik curang dalam perkahwinan sangat tinggi. Okay? Perceraian akibat curang sangat tinggi. Tidak kisah lelaki atau perempuan, bukan hanya lelaki sahaja yang curang, atau perempuan pun ada yang curang. Okay? Kena tahu tu. Curang ni kenapa kan? Curang ni kenapa? Memanglah barangkali idea-ideanya ataupun permulaan kerana curang itu adalah kerana pasangan, tidak berpuas hati dengan pasangan. Okay? Dan juga masalah komunikasi lah. Tetapi apa yang membatasi kita sebagai seorang Muslim adalah iman. Lagi sekali iman. Okay? Kalau kita rasa Tuhan itu sentiasa iman dan takwa lah. Kalau kita rasa Tuhan itu sentiasa melihat kita, kita takkan sanggup curang pun. Okay? Sebab kita dah tahu benda itu salah. Kenapa kalau kita ada masalah, antara pokok-pokoknya yang menyebabkan kita curang adalah apabila suami atau isteri itu meluahkan perasaan kepada yang berlainan jantina. Itulah kadang-kadang titik-titik syaitan nak masukkan bulu-bulu halus dengan jampi-jampi halus dia tu. Itulah mula-mula ceritanya. Okay? Cerita dulu sikit-sikit cerita je. Kan? Kita cerita je luahan perasaan macam tu. Tiba-tiba yang ni terjatuh cinta pula. Sudah mulalah. So asalnya tadi kita masalah komunikasi je dengan pasangan. Bila ada masalah komunikasi dengan pasangan, lepas tu bila bercerita pula dengan berlainan jantina, dia dah jadi curang. So kat situ lah kenapa kita kena jaga ihtilat. Bila kita dah tahu kita kena jaga ihtilat tu, itu adalah kita punya benteng dan maruah sebagai seorang wanita dan juga lelaki. Jadinya kenalah jaga. Yeah? Menutup pintu fitnah. Okay? Saddu zara'i. Saddu zara'i ni dalam Islam, sebelum kita nak terjadi zina, Islam memang aturkan satu-satu. Jangan dekati zina, la taqarrabu zina kan. La taqarrabu zina. Dah cakap dah awal, jangan mendekati zina. So ihtilat ni lah. Ihtilat lah antaranya yang Allah nak sebut dan Nabi nak pesan, jangan dekati zina melalui dengan penjagaan ihtilat. Okay? Kena tahu batas-batas lah kita sebagai manusia, individu meletakkan benteng yang di mana. Okay? Meletakkan diri kita di mana. Nak berjumpa beramai-ramai, okay? Nak berjumpa beramai-ramai atas urusan belajar ke, program ke, okay? Nak study group ke, adik-adik lah istilah untuk adik-adik yang remaja ni, nak belajar sesama yang bukan mahram macam mana, okay? Macam mana adabnya, macam mana adab belajar, macam tu jugalah kita kena jaga pergaulan kita dengan yang bukan mahram kita. Okay? Kalau yang sesama wanita ni, tak apalah kan, sukatilah kan nak buat macam mana pun. Yang apabila kita dengan lelaki, okay? Penjarakannya, SOP ni bagus juga sebenarnya, dia ajar kita 1 meter, lepas tu automatik kita pun kena 1 meter lah kan dengan yang bukan mahram pun. Tapi kita lah, kita kena praktiskan. Kita kena praktiskan kelaziman, melazimi, okay? Melazimi benda-benda tu. Kita ada benteng. Okay? Masa dulu kalau dalam jemaah, biasanya tanggungjawab ini diamanahkan kepada naib presiden. Masa zaman akak di Pepias, akak dulu di Pepias, naib presiden yang buat rules. Okay? Yang buat rules, okay, lepas pukul 9 malam ataupun 10 malam, dah tak boleh perhubungan atau komunikasi antara lelaki dan wanita. Hatta urusan kerja pun dah tak boleh. Maknanya hatta atas urusan program pun dah tak boleh komunikasi. Okay, naib presiden nak buat syarat-syarat itulah terpaksa sampai tahap tu. Okay, nak kena buat begitu. Okay, dalam satu kereta, selagi boleh dielakkan lelaki dan perempuan satu kereta, memang dielakkan untuk berprogram. Okay, kalau tak ada kenalah 2 perempuan atau seorang lelaki. Okay, mestilah jantina wanita itu melebihi daripada lelaki. Dan duduk belakang lah harusnya. Itu antara cara-cara jemaah untuk mentarbiah kita menjaga ihtilat. Itu salah satunya lah. Dan akak tak tahu PKPIM punya rules ihtilat ni macam mana. Jadinya
kena gariskan lah dan kena bincang. Okay, antara pimpinan kena tengok masalah ikhtilat ni makin berleluasa ke makin cacar merbah ke, makin baik ke, macam mana. So biasanya pimpinan akan diagnose lah berdasarkan situasi semasa. Okay? Dan ada pun peraturan-peraturan ini ahli tidak mematuhi, kita anggap itu hubungan dia dengan Allah lah, sebab pimpinan dah tegur. Okay? Yang keempat, kepentingan menjaga ikhtilat ni sebenarnya bukan 4 ni je lah. Akak yakin banyak lagi sebenarnya. Okay? Menjaga ikhtilat ni kepentingan ni banyak lagi. Okay? Mendidik dan memelihara hawa nafsu. Okay? Kenapa kena mendidik dan memelihara hawa nafsu? Implikasinya apabila kita dah awal-awal kita dah biasa, okay, berkomunikasi dengan lelaki itu dalam kalangan kumpulan kita, okay? Maknanya dalam grup WhatsApp tu kita dah biasa dengan saudara berkenaan untuk berkomunikasi. So bila dah terbiasa, dah mewujudkan garis kemesraan tu, kita cuba pula PM belakang kan, istilah adik-adik baru ni PM belakang lah kan. So daripada situlah mulalah bibit perkenalan, bibit apalah yang seterusnya tu kan. So yang itu kita tak nak. Okay, yang itu yang kita tak nak. Nak ta'aruf tak ada masalah. Nak ta'aruf dan bersedia untuk melangsungkan perkahwinan itu tidak ada masalah. Tapi bukan itu caranya. Maknanya sebab kita ada orang-orang yang lebih tua dan kita juga ada ibu bapa, kedua-duanya masih ada ibu bapa, untuk menjaga maruah masing-masing individu berkenaan, harusnya mengikut saluran yang betul lah. Okay? Jangan terbiasa-biasakan bila dah pukul 10 malam pun sibuk dengan tugas, program, kita pun suka hati sahaja mesej dengan lelaki ataupun perempuan itu tidak kira masa. Okay? Dan sampai satu saat ikon emoticon itu pun kita kena berhalusi, okay? Sesama berlainan jantina lah. So kadang-kadang ada sesetengah orang atau personality yang rasa kita bagi ikon smiley itu pun dia dah rasa terbang melangit dah, dah rasa shock kan. So itu bahaya jugalah. Kalau boleh kita ringkaskan mesej seringkas mungkin dan straight to the point, buat. Okay, sedatar mungkin buat. Okay, agar tidak menimbulkan membuka pintu-pintu yang lain. Okay, sebab kita tak tahu syaitan punya permainan macam mana kan. Selagi kita boleh jaga, kita jaga. Okay, kalau tak ada orang yang jaga, sebab tu dalam satu kumpulan tu kena ada orang yang lebih tua. Okay, macam penasihat lah, kena ada penasihat. Okay, dalam satu program. Biasanya berasimilasi perhubungan lelaki dengan perempuan dalam jemaah ni adalah berkaitan program lah biasanya. Okay, kalau yang lain-lain tu barangkali dengan kawan universiti lah, sebab kalian saya pelajar kan. Saya pelajar pembelajaran lah di universiti, okay? Hubungan sosial kalian dengan kawan-kawan, okay? Dan itu juga walaupun jemaah mungkinlah menyiapkan segala peraturan untuk menjaga ikhtilat, tapi kita juga sendiri sebagai individu nak memelihara maruah kita dan meletakkan maruah kita di tahap yang mana, itu pun kita kena ada kita punya syarat-syaratnya lah. Maknanya kena ada lah rules-rules yang kita tetapkan untuk diri sendiri. Okay, maknanya kata pukul 9 tak boleh dah mesej dengan lelaki ni atau lelaki ni. Okay? Kalau yang hatta nak berjumpa pun tak boleh berdua. So kenalah ada sahabat-sahabat yang menyokong, yang saling memperingatkan. Okay, itu pentingnya sahabat dunia akhirat ni, yang sentiasa mengingatkan kita tentang hukuman-hukuman Tuhan. Okay, dan larangan-larangan agama. Menjaga ikhtilat dalam zaman edan. Akak rasa sekarang ni, zaman sekarang macam akak cakap tadi, tidak perlu nak pergi berjumpa baru terjadinya ikhtilat ni. Tak. Kadang-kadang kita dalam media sosial ni pun terjadi. Okay, macam Wan sendiri. Ada berapa banyak akaun media sosial ni? Twitter tak ada? Okay. Kita tengok. Siapa je anak remaja yang tak ada Twitter? Okay. Siapa je anak remaja yang tak ada Facebook? Okay. Siapa sahaja anak remaja yang tak ada Instagram?
Semua kenal ni benda-benda yang kat sini, yang slide ni kan. Yang terbaru TikTok. TikTok. Okay. Saya generasi yang agak remaja purba ni dah tak adalah TikTok. TikTok memang tak layan. Saya memang sejenis bukan orang yang video. Okay. Saya memang bukan dan memang tak minat TikTok. Tapi saya sangat mengalu-ngalukan Clubhouse. Sebab suka dengar audio. Okay, saya lebih pada audio. Okay. Tak ada masalah sebenarnya untuk menggunakan aplikasi media sosial ni. Okay. Tapi kita juga perlu meletakkan syarat-syarat kita lah. Okay. Untuk membatasi diri kita, menjaga ikhtilat secara tak langsung dalam kita nak mengawal kemudaratan penggunaan media sosial. Okay. Jangan tengok media sosial ni sebagai ejen yang memburukkan keadaan je. Tidak. Okay. Yang memburukkan keadaan dan aplikasi penggunaan media sosial ni adalah kerana manusia itu sendiri. Okay. Bukannya community di dalamnya. Okay. Bukannya media sosial itu sendiri. Okay. Media sosial ini fungsi utamanya adalah untuk bersosial lah biasanya. Okay. Tapi kita sendiri yang memandu diri kita dalam adab di media sosial, bagaimana kita menentukan. Okay. Facebook, okay. Kalau ada pun yang tidak ada akaun media sosial, ada beberapa lah, tapi mesti yang tak boleh elak adalah WhatsApp lah. Biasanya WhatsApp ni orang bekerja memang wajar ada WhatsApp. Okay. Sebab itu antara komunikasi tim yang diperlukan lah. So tak boleh nak elak lah. Tapi memang ada kawan akak yang memang Facebook ada tapi dia lupa pun password Facebook dia. Okay. Password Facebook dia lupa, Instagram memang tak ada. Memang ada orang yang macam ni. Okay. Okay. Perkara-perkara yang perlu kita jaga dalam kita nak menjaga ikhtilat di media sosial. Yang pertama, saring gambar dan saring hantaran. Okay. Hantaran ni kalau istilah adik-adik posting lah. Okay. Posting, kita guna bahasa Melayu lah. Okay. Hantaran. Okay. Kenapa kena saring gambar? Okay. Kalau akta gangguan seksual, okay, definisi akta gangguan seksual adalah bagaimana kita nak mengenal pasti mangsa itu mengalami gangguan seksual. Apabila dia rasa terancam, tidak selesa dan tidak selesa. Okay? Apa-apa perkara sahaja. Okay? Kalau macam akak, apa yang perkara yang mendatangkan ketidakselesaan kepada akak di media sosial? Akak tak suka golongan transgender melebih-lebih post berkenaan dengan cara hidup mereka dan juga tubuh badan mereka. Itu merupakan gangguan seksual bagi akak lah. Dan juga kalau orang lelaki yang berpakaian ketat, sebagaimana orang perempuan, akak tak suka orang perempuan tak suka berpakaian. So kita suka tapi orang lain tak. Tapi gangguan seksual kita tidak boleh sembrono menegur, menyerang personaliti berkenaan di bahagian komen dia. Tidak, itu dah jadi cyberbully. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah kita boleh DM dia lah, menyatakan saya tidak selesa dengan hantaran tuan atau puan yang menjolok mata. Okay, sebab kita kena ingat rukun negara kita pun apa yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Siapa sahaja rakyat Malaysia harus comply ini. Okay, kesopanan dan kesusilaan. Okay, tak kisah bangsa, tak kisah agama, mereka harus comply ini. Okay, jadi kalau kita rasa hantaran dia itu tidak mengikut budaya dan norma kita, kita berhak untuk membuat laporan. Okay. Dan apa tujuan bila kita ada akaun media sosial ni, kita kena tahu apa tujuan hantaran dan gambar kita. Okay. Kalau kita rasa benda tu bermanfaat, silakan. Kalau kita rasa benda itu tidak bermanfaat, kita pause kejap. Okay. Kita ambil kita ambil langkah 10 saat. Okay. Ambil langkah 10 saat, fikir manfaat ke tak? Okay. Perlu ke kita luahkan perasaan, emosi kita, melampiaskan emosi kita di social media kita, kan, di social platform kita, perlu tak?
Kalau tak perlu dan benda itu mendatangkan tiada mendatangkan keuntungan, tidak perlulah, ataupun perkara itu meniupkan api kemarahan kaum maupun meniup api kemarahan orang-orang di sekeliling, tidak perlulah, okey. Melainkan kita mahu mengkritik, okey, mengkritik secara membina. Mengkritik perlu, tapi mengkritik secara membina lah, membina berkenaan dengan isu semasa, silakan, okey. Itu tak ada masalah. Okey, kita kena tengok. Dan juga yang ketiga, macam mana kita nak mendisiplinkan diri kita, nak ikhtilat kita di dalam penggunaan media sosial. Kekerapan kita mengguna media sosial, akak rasa setiap akak tak tahu telefon masing-masing, aplikasi telefon masing-masing akak rasa ada kot barangkali yang menunjukkan berapa lama sehari kita menghabiskan masa di aplikasi media sosial. Instagram akak rasa semua ada. Daripada situ kita keep track record lah nak Ramadan ni kan. Ramadan ni sepatutnya menjadi madrasah tarbiyah kepada kita kan. Tapi kita kena check. Kita banyak tengok Al-Quran lagi ke kita banyak tengok media sosial? Kita banyak tengok bermanfaat lagi ke kita banyak tengok kita banyak mengaji kan. Kalau tengok media sosial kepada input-input yang baik, kita tengok ceramah ke, tak ada masalah lah. Sebab tu dalam kita nak menghalalkan tujuan kita tu, kita kena tahu juga beza yang mana baik dan yang mana yang buruk. Okey, janganlah bila tengok kekerapan media sosial kita, memanglah kekerapan penggunaan media sosial kita, katalah 9 jam kita nak menempuh, 13 jam kita berpuasa tu, penggunaan media sosial ataupun dengan ceramah kita tu 13 jam kita puasa tu, 12 jam habis masa dekat media sosial. So maknanya lagi sejam tu apa? Lagi sejam tu Quran. Sejam je Quran. 13 jam tu memanglah perkara-perkara bermanfaat. Tapi percaya ke kita boleh disiplin dengan 13 jam tu kita nak tengok ceramah? Tak kan? Kuliah cikgu, kuliah lecturer pun kita boleh tahan setengah jam je. Apalagi kita nak berintegriti dengan diri kita, antara hubungan kita dengan Tuhan. Okay, amalan ibadah kita dengan Tuhan, dengan Allah. Begitulah kita juga kena jujur lah. Okay. Bagi akak untuk madrasah tarbiyah Ramadan ini, perlulah track record. Okay, penggunaan media sosial kita berapa lama, kita track. Okay, kita identify berapa lama. Esok tu kita perbaharui. Okay, kita improve dan improve. Okay. Yang keempat, sebelum membuat naik hantaran, kita kena letakkan diri dulu dekat kasut pembaca kita atau pengikut. Okay. Kalau kita orang komplain itu ini sikit-sikit nak komplain semua, kita rasa kita suka tak? Tanya diri dulu balik, kan? Ataupun tarawih 30 malam dan tarawih update status kan, dan tarawih 30 malam, okay, straight. Kita rasa okey ke tak? Kita sendiri sebagai orang yang nak membuat hantaran tu, kita rasa hantaran kita okey ke tak? Kan? So kita sendiri rasa aku ni riak ke sebenarnya apa? Kan? So kita sendirilah tanya. Takkanlah tak ada sekelumit rasa macam 30 malam straight nak update dan tarawih kan? So kita kena tengoklah kat situ. Okay? Yang kelima, saring kenalan kita. Okay? Kalau kita selaku aktivis nak menyedarkan orang dan juga inilah ahli jemaah yang nak mendidik perkara-perkara baik, kita boleh je membuat status kita sebagai umum ataupun public. Okay? Tapi tidaklah perlu menerima segala ini yang Nakibah buatlah. Tidak perlulah menerima friend request daripada lelaki-lelaki yang kita tak kenal. Okay, itu salah satu benteng diri kita lah. Sebab kenapa dia nak hantar friend request sedangkan kita dah buat pun kita punya status sebagai public kan? Tak perlulah. So dia pun boleh baca. Kalau dia rasa dia nak baca, bacalah. Tak nak baca sudah. So macam tu. Okay, kalau kita hadkan apa yang Nakibah pesan, kalau tak perlu berkawan dengan lelaki tu di media sosial, tak perlulah. Okay, dia boleh je ikuti kita punya hantaran itu, posting kita itu melalui tulisan kita yang kita sudah setkan sebagai umum. Okay.
Seterusnya adalah fikirkan manfaat lebih banyak atau mudarat lebih banyak. Sama tadi yang bercakap-cakap saring itulah. Okay? Kalau kita rasa manfaat, kita rasa mudarat lebih banyak, so boleh je kita nak buat post tu sebab nak lepaskan geram lah katanya, tapi set only me lah. Okay, set only me. Kat Facebook tu boleh set only me, so set only me. Sebab manusia biasanya perempuan lah, dia nak luahkan juga. Okay, kalau nak luahkan juga, kita kena gunakan kematangan akal yang diberi oleh Tuhan untuk tekan kat setting tu set only me lah untuk perkara-perkara yang kita rasa kita nak run, kan. So boleh lah. Okay. Kemudian sentiasa dahulukan keperluan yang lebih utama dan besar. Apa keperluan yang lebih utama dan besar? Ini juga terjadi dalam isu keganasan rumah tangga. Okay. Dan antara isu keganasan rumah tangga tu satu subtopik lah. Kadar penceraian tu, antara faktor-faktor kadar penceraian tinggi juga adalah satu, masalah komunikasi, dan yang tadi kita sebut curang. Yang kemudiannya adalah pasangan banyak menghabiskan masa di media sosial, main telefon lah. Okay. Smartphone ni sepatutnya manusia lebih smart daripada dia, tapi tak. Dia lebih smart daripada kita sebab dia curi masa kita lah. Dalam 24 jam, berapa lama handphone ni dah mencuri masa kita. Okay. Jadinya kurangnya komunikasi dengan pasangan dan kurang komunikasi dengan anak-anak. Okay. So kalau perlu berasimilasi dengan media sosial pada waktu-waktu tertentu, silakan. Kalau tak perlulah, konsentrate kepada family dan konsentrate kepada kerja. Okay. Dan dari sudut akak, kalau sebagai seorang majikan, amanah kita apabila melaksanakan tugas kita sebagai pekerja, terlampau banyak masa di media sosial, mana keberkatan gaji kita, kan? Daripada situ pula. Okay. Yang akhir sekali, sebelum kita nak buat satu posting tu, akan menjadi bukti kekal dan sahabat akhirat. Okay. Katalah kita, ini part yang akak paling suka lah. Sebab zaman sekarang adalah anak-anak ni bila mak ayah izinkan je perkenalan antara seorang lelaki dan seorang perempuan ni dah jadi macam budaya lah. Insta famous banyak buat benda ni. Sejadinya dia akan mudah bergambar dengan pasangan mereka itu. Okay? Maknanya antara lelaki yang perempuan yang masih belum menikah, itu kan ajnabi dan mahram, bukan lagi sah, tiada apa-apa hubungan. Okay? Bila berkapal, canang satu Malaysia. Okay? Bila break off, canang juga satu Malaysia. Tak malu ke? Kan? Itu yang agak cakap nak saham akhirat tu. Okay? Kita kena fikir apa-apa pun, walaupun perhubungan itu dapat approval daripada mak ayah ke apa ke, jangan menjadi kelaziman dan kebiasaan untuk post gambar kita dengan lelaki yang bukan mahram. Okay? Dah kahwin, cananglah satu Malaysia, tak apa. Okay? Tapi gambar bermesra tu kenalah bersederhana. Itu kena ingat juga. Kalau di kalangan kalian yang remaja ini adalah janganlah bergambar dengan lelaki ajnabi, jangan. Okey. Hatta mak ayah saya tahu ni kak, mak ayah saya dah tahu dah, tak apa, kita orang tahu, mak ayah kita nak tahu. Orang lain tak perlu dah. Tak, tu salah sebenarnya. Bukan kita orang nak sibuk-sibuk atau jaga tepi kain, tapi sebenarnya itu memang tidak boleh. Yang dalam Islam memang tak boleh lah. Okey. Hatta selfie pun kena berpadanan lah. Okay, kalau tanya akak, kalau selfie seorang, sebagai seorang perempuan, akak masih lagi tidak boleh terima lah. Akak ni kuno sikit. Akak memang tak boleh selfie sendiri secara berseorangan. Tu taklah. Kalau selfie maksudnya gambar bersendirian. Lepas tu dia ada wifi pula kan. Kalau wifi tu akak rasa okey. Sebagai kenangan. Tu tak ada masalah. Okay? Kalau selfie, kadang ada niat-niat halusnya adalah menunjukkan kecantikan, tak apa menayangkan makeup ke, kan, bertabaruj berlebihan. Okay, bertabaruj. Kemudian barangkali nak menayangkan bag-bagnya ke apa ke. So kita cakap, memanglah orang lain, kita punya niat kata kita nak memotivasikan diri. Yang masalahnya kalau sebulan 30 hari tu penuh muka kita je dengan selfie kita je. Selfie diri sendiri je, sambil menggayakan baju
baju baru hari-hari 30 hari. Sebab trend di media sosial ni kena ada OOTD lah apa benda lah macam tu kan. Jadinya kenalah 30 hari baju yang lain-lain lah kan. Tak boleh lah 30 hari yang sama. So nanti follower nanti kritik lah kan. So memang kena memang tak betul lah tu. Okay, 30 hari gambar sendiri. Lepas tu nak kena tukar baju 30 hari padahal dah bercanggah lah dengan konsep Islam yang bersederhana tu. Kan? Baju je dah 30 pasang. Baju baru je dah 30 pasang. Kan? So memang tak betul lah tu. Okay? So ikhtilat tu lah yang kita kena jaga. Okay? Kadang-kadang kita punya hantaran tu atau gambar tu kadang-kadang ada aurat yang tidak ditutup dengan rapi. So kena ingat kadang kita punya kesedaran atau hidayah tu datang barangkali 20 tahun akan datang. Takkan kita nak korek balik posting kita yang lama-lama. Kan? Takkan kita nak korek balik posting kita yang lama-lama dah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kan? Sama kes dengan apabila kita dah bermula menjalinkan hubungan dengan lelaki ajnabi, kita pun tangkap gambar bersama. Lepas tu kalau tak jadi nikah, dah malu. Walau macam mana sekalipun nikah je, buatlah disiplin dalam diri ataupun ini antara rules yang tak boleh langgar bagi seorang wanita ataupun lelaki. Janganlah tangkap gambar-gambar lelaki ajnabi berdua sahaja. Okay? Kena buat peraturan tu dalam diri sendiri. Okay? Tak kisahlah apa pun occasionnya. Kalau nak rasa macam mana pun jangan. Okay? Jangan. Kena biasakan. Kalau nak tangkap gambar pun, kalau program, katalah kita dengan klien ke apa ke, kalau program, tangkap ramai-ramai tak apa, tak ada masalah. Itu tak apa. Kalau seorang-seorang je, sebab apabila gambar tu berdua, memanglah kita akan rasa hubungan dengan dia adalah klien dengan customer je barangkali kan, ataupun pekerja dengan majikan je. Tapi sebenarnya ia membuka pintu-pintu fitnah. Okay? Pintu fitnah ni yang bahaya. Pintu fitnah ni, tapi akak tak suka dari satu pula pintu fitnah ni akak tak suka yang bila kita mengkhususkan wanita ini adalah fitnah. Akak tak suka pula part tu. Okay? Kita kena fikir sebalik daripada hadis yang pintu ini fitnah tu, wanita itu mendatangkan fitnah, kita kena tahu itu bukan bermaksud negatif. Okey? Ianya adalah untuk mendisiplinkan kita dalam sifat berjaga-jaga. Okay? Sebab dalam Islam sendiri tidak memperkecilkan peranan wanita. Okay? Sebab bab ikhtilat ni dia bukan khusus untuk lelaki sahaja, perempuan sahaja, dia both way. Okay? Dua-dua kena jaga. Tak jadi satu pihak je jaga. Dia kena dua-dua. Okay? Tapi sebab adik-adik akak ni perempuan, ni akak khusus pada perempuan lah. Okay? Dan inspirasi tokoh yang nak cakap, nak kata Islam tidak memperkecil-kecilkan martabat wanita yang sampai tahap takkanlah Islam ni nak suruh jaga ikhtilat, perempuan duduk rumah je. Tidak. Okay? Akak pun tidak menyokong itu. Okay? Ummu Salamah sendiri, Khadijah sendiri pun berniaga. Okay? Sebelum Rasulullah ambil alih perniagaannya, Khadijah yang melaksanakan sendiri perniagaan dia. Okay? Kalau Khadijah duduk rumah je, dia tak jadilah businesswoman. Khadijah tak jadilah businesswoman ni. Maryam alaihissalam. Aisyah radhiyallahu dia akan bekerja sama. Okay? Sebagai perawi hadis, dia akan bekerja sama dengan penulis-penulis hadis yang lain. Okay? Pengumpul-pengumpul hadis kan. Kita kan ada riwayat, naratif kita kan. Okay? So maknanya ada kerjasama dan kelangsungan. Okay? Antara lelaki dan wanita ni memang ada. Tapi kita sendiri, okay? Dalam Islam sendiri menyatakan kita perlu menyediakan batas-batas. Okay? Ikhtilat ni kita sendiri yang perlu menyediakan batas-batas. Okay? Dalam zaman sekarang memang agak mustahil lah kita nak bercakap di balik tirai. Kan? Memang takkan jadilah tu nak bercakap di balik tirai. Akak rasa dah tak ada kot. Dulu yang paling famous Kisas kot bercakap di balik tirai ni. Kisas. Sebab akak baca tulisan Ustaz Hasrizal.
Ustaz Azrizal Abu Damil, dia lepasan daripada Kisas. Dia memang cakap dulu zaman cakap balik tirai lah. Bila cakap balik tirai ni fahamlah masa tu memang lebih syadid lah berbanding kita ni. Sekarang ni tak perlu mak ayah tegur. Kita friend dekat FB je dah boleh komen sama kita bercakap lelaki perempuan kan. So kita lah kena setkan batas-batas kita. Ikhtilat ni, nampak ikhtilat yang pertama. Okay? Kita kena mewujudkan batas-batas dalam diri sendiri. Okay? Yang kedua, kita kena tahu ikhtilat ni adalah tingkatan takwa dan iman. Okay? Kita rasa kita dah buat tadi batas-batas yang semua Islam dah gariskan, apa baik dan buruknya. Yang kedua, tingkat iman dan takwa. Okay? Bila kita rasa Allah melihat, tingkat iman paling tinggi adalah ketakwaan lah. Bila kita rasa Allah melihat kita secara total 24 jam. Okay? Bila kita rasa Allah melihat kita secara total 24 jam tanpa tidur, kerana itulah sifat Allah, tanpa tidur, tanpa lelah, kita akan jagalah batas-batas ni. Okay? Sebab tu kalau dalam jemaah, kau tanya Kak, perlu kepada nakibah yang mengambil berat tentang anak usrahnya. Sebab kalau kita manusia ni, tanya Kak, katalah dilema-dilema perasaan ni kan. Kejap Katalah dilema-dilema perasaan ni kan. Tak ada kawan yang rapat dengan kita yang boleh menasihatkan kita secara baik. Okay? Kerana itu peranan nakibah perlu. Sebab nakibah akan tahu kita dan kita pun akan mencari nakibah yang boleh menasihatkan kita dengan baik. Okay? Bila ada nakibah yang baik dan tahu permasalahan kita, insyaAllah kita akan dapat nasihat yang terbaik lah. Okay? Bukannya kawan-kawan yang entah mana-mana tiba-tiba nasihatkan kita pun susah nak mendengar. Dan ada kalanya berkemungkinan nasihatnya itu adalah nasihat yang tidak baik lah. Sebab akak yakin dalam senario begini, kita akan memilih kelik-kelik kita lah untuk memberi nasihat. Kalau kita nak menjalinkan sebuah hubungan antara lelaki dengan perempuan, apabila kelik kita tu atau kawan kita tu tidak menyokong tindakan kita, tak mustahil untuk kita buang dia pula sebagai kawan, betul tak? Sebenarnya dia nak menasihatkan kita kepada perkara yang baik, tapi hakikatnya kita ketika itu sebab mabuk cinta ni dia berbeza sedikit. Okay? Sebab tu peranan nakibah, peranan ibu ayah. Okay? Kita sebagai anak, peranan ibu ayah sangat penting. Yang ketiga, peranan masyarakat. Okay? Itu je lah. Sebab tu soalan berkaitan dengan soalan, Untuk soalan tu saya sudah menjawab setiap semua. Sudah menjawab semua daripada dalam slide Kak Anis. Jadi terima kasih Kak Anis, sungguh pandai, jelas dan terang dalam penerangan Kak Anis tentang ikhtilat ni sebenarnya. Rasanya macam saya kena tarbiyah rasanya hari ni. Banyak benda-benda yang deepkan diri saya sebab yelah bagi saya ikhtilat dalam kalangan remaja, bagi saya dalam kalangan saya sendiri sukar untuk menjaga ikhtilat tu sebenarnya. Bagi mereka memandang remeh lah tentang ikhtilat ni. Jadi yang paling saya suka kata-kata Kak Anis, katanya bukan ikhtilat ni bukannya wanita ni tak boleh buat sesuatu. Kiranya ikhtilat ni tidak menyebabkan wanita ni kena duduk rumah, disebabkan ikhtilat ni kena jaga pergaulan, tak. Wanita ni boleh buat sesuatu, boleh buat sesuatu perkara janji kena jaga ikhtilat tu lah. Ya, betul.
Dan saya pun rasa ditaruh di hari ni jadi terkaku tak tahu nak cakap macam mana. Jadi apa yang boleh saya rumuskan tentang ihtilat ni, yang pertama yang tentang kepentingan ihtilat ni sebenarnya sangat-sangat penting. Ihtilat ni dalam kalangan remaja, iaitu yang pertama boleh saya rumuskan tadi, mencegah daripada perkara-perkara keji dan mungkar, tidak menzalimi pergaulan antara yang bukan mahram. Dan yang kedua, menutup pintu fitnah dan mendidik dan memelihara hawa nafsu. Itu adalah kepentingan-kepentingan menjaga ihtilat tu. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk menjaga ihtilat di dalam dunia teknologi ini adalah kita kena kurangkan posting, siapa-siapa yang suka selfie, kena kurangkan posting, kurangkan penggunaan media sosial, dan saring kenalan. Itu saya dapat saring kenalan. Kalau lelaki kalau boleh tak payahlah untuk follow-follow kan. Macam tu. Jadi masa pun telah mencemburi kita. Terima kasih kepada Kak Anis kerana sudi menerima jemputan dari pihak PKPIM. Jadi ada kata-kata terakhir daripada Kak Anis sebelum kita menutup tirai program kita pada hari ini. Tak ada menutup tirai pun. Siri kita pada hari ini. Silakan. Kata-kata akhir. Akak rasa sebab kronologi isu sosial ni dia banyak sebenarnya. Tapi kalau tanya akak, yang paling penting adalah menjaga ihtilat ni disiplin dan kementangan diri sendiri. Okey. Tak ada orang pun yang tak ada orang yang mampu nak kata tidak dan ya kepada kita melainkan kita sendiri je. Okey. Acuan tu penting, acuan itu penting, didikan daripada mak ayah, acuan itu sangat penting. Tapi yang membenarkan akhirnya itu adalah akal kita. Okey. Itu yang kita kena jagalah. Kalau macam akak, untuk akak yang kita dah tahu kita ni kurang iman, tidak baik, bukan datang daripada keluarga-keluarga yang turun ke syurga lah ibaratnya kan. Akan memilih untuk hidup dalam kelompok jemaah. Sebab apa? Sebab akak tahu dalam kelompok jemaah ni ada kawan-kawan yang baik. Okey, akak tak baik tapi bila berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah mereka pun akan tunjuk jalan-jalan yang baik. Sama macam yang hadis Rasulullah kata, kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, so kita pun akan jadi wangi. So macam itulah. Okey, kita kena didik daripada kita bujang, untuk jaga ihtilat. Insya-Allah bila kahwin tu masalah sosial dari segi curang, keruntuhan rumah tangga, InsyaAllah kita akan fahamlah membentengi diri dan tahu kita punya batas-batas. Okay? Allahu'alam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Anis. Pagi-pagi ni boleh record live pada hari ini, live kan record. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian kita pada hari ini. Segala yang buruk datang daripada saya sendiri dan segala yang baik datang daripada Allah SWT. Minta maaf andai tersalah kata, tersasul ke, sebab saya first time moderator. Jadi agak ikutlah pada awalnya kan. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.